Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di masjid mana? Masjid Darul Kufran. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Sekejap ya, ada benda yang lain sikit dengan StreamYard saya pada pagi ini. Tadi tak perasan, dah start perasan. Bentar ya. Kenapa? Okeylah, tak apa. Nantilah ya, boleh ni. Kita settlekan. Okey, baik jemaah. Apa khabar semuanya? Muslimah pada pagi ini sihat? Macam dah lama tak nampak ya. Memang dah lama tak nampak pun. Orang saja nampak Ustazah. You semua macam mana? Apa khabar? Sihat? Saya harap dalam keadaan yang sihat. Ada siapa dengan saya di sini? Oh, kita ada Kak Nur. Kak Nur, apa khabar Kak Nur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shima juga beri salam kepada Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua Fitri juga ada, Haja Aisyah juga ada, Kak Zah kita, Kak Aisyah, Umi Saleha, ya semua. Kepada semua di sini, oh di situ Kak Mas pun ada, geng tepi tangga yang dah lama tak duduk di tangga. InsyaAllah lah ya Kak Mas, kalau kita buka kuliah pun dah tak ada tepi tangga dah Kak Mas. Ya, geng tepi tangga dia dah tak valid lagi kalau kita buka kuliah. Semuanya geng dalam Dewan Solat lah ya, insyaAllah. Okey, baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua muslimah yang menyertai pengajian kita pada pagi ini. Mohon maaf kerana minggu lepas saya tidak dapat bersiaran kerana ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus-terusan memberikan kepada kita dengan kesihatan ya, dan juga kelapangan masa dan semua ini dipermudahkan untuk kita terus-terusan membaca kitab yang menjadi rujukan kita dalam kuliah penawar hati kita. Baik muslimah, pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita di bab yang ketiga. Bukan menyambunglah, kita akan mulakan ya perbincangan di bab kita yang ketiga yang terdapat di halaman 149. Okey. Yang terdapat di halaman 149. Yang mana bab kita pada pagi ini bertajuk orang yang mengingati ayat Allah. Minta maaf ya, saya tersilap letak di skrin kita pada pagi ini. Tajuknya yang betul ialah orang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengingati ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di muka surat 149. Betul tak muka suratnya? Boleh saya tengok jawapan daripada teman-teman? Betul, Haja Aisyah tulis itu. Fitri juga 149. Jadi saya kira kita tidak ada muka surat yang berbeza ya. Semuanya muka suratnya sama, 149. Betul lah, Kak Som kata betul Ustazah. Kak Som ni tinggal mana ya? Saya lupa nak tanya Kak Som tinggal mana. Mungkin tinggal daerah Woodlands ya Kak Som, sebab banyak kali
Saya nampak Kak Som ikuti semua kuliah-kuliah, tapi yang saya perasan Kak Som datang kuliah kita di Masjid Yusof Ishak secara fizikal. Kuliah lain dia belum berkesempatan mungkin tinggal dekat Oh Marsiling patutlah datang Masjid Yusof Ishak. Ini kalau Masjid Gufran buka, nak datang tak Kak Som? Kuliah saya di Masjid Gufran ni ada sejauh Woodlands dan juga Chua Chu Kang. Ya, Bukit Batok pun ada juga datang. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak tahulah kalau Johor tu buka ada tak orang Johor nak datang kuliah saya di Masjid Gufran. Okey, insyaAllah kita akan mulakan bacaan kitab kita pada pagi ini ya. Di halaman 149 yang akan membincangkan surah Al-Furqan ayat 73. Perbincangan kita pada pagi ini akan membawa satu topik di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengenengahkan kepada kita tentang ciri keadaan orang yang beriman kepada Allah ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah. Ya, jadi di sini didatangkan kepada kita base dia ataupun sandaran untuk topik perbincangan ini ialah surah Al-Furqan ayat yang ke-73. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Furqan, surah Al-Furqan pada ayat yang ke-73, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana." Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Summau wa umyana. Maksudnya orang yang pekak, umyana maksudnya ialah orang yang buta. Kalau kita lihat ya muslimah di dalam kitab kita di sini, apa kata penjelasannya daripada sudut maksud itu ada sedikit berbezalah penggunaan perkataannya ya, yang mana disebutkan di sini dan orang-orang yang apabila diberi peringatan, straightforward dia punya terjemahan, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli maksudnya yang pekak dan juga buta. Namun apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini? Yang mana Allah kata orang yang mana diberikan peringatan itu mereka tidak bersikap sebagai orang yang pekak dan orang yang buta. Dalam kitab kita memberikan beberapa penerangan daripada para ulama tafsir yang mana menyebutkan maksud daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah di dalam kitab ini telah menyenaraikan beberapa pendapat ataupun riwayat daripada para ulama yang mana ya kalau kita lihat pada perenggan kita A ya di situ yang bertajuk sikap kaum yang mengindahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita ada pendapat daripada Muqatil. Yang mana Muqatil dia menerangkan, okey, di situ kita ada pendapat daripada Muqatil beliau menerangkan bagaimana orang tadi yang bersikap dengan tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta ialah mereka yang dengar, perhati dan mereka yang yakin. Ini ringkasan yang Ustazah berikan ya sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Di dalam kitab kita menjelaskan begini muslimah. Muqatil beliau menerangkan. Ya, Muqatil menerangkan bagaimana? Maksud daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-73 itu tadi, orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka itu tidak bersikap dengan sikap yang pekak dan juga buta. Maksudnya lah apabila orang-orang itu diberi peringatan dengan Al-Quran.
Kita beri peringatan kepada dia dengan mengemukakan ini Allah kata gini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita tentang azab api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala larang kita menderhaka kepada ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya berbuat baik kepada ahli keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita supaya jangan jadi insan yang dengki dan sebagainya. Kita berikan ayat Al-Quran. Kita bacakan ayat Al-Quran. Jadi, Muqatil kata apa? Orang yang begini apabila diberikan peringatan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, mereka tidak menyikapinya sebagai orang yang tuli atau orang yang pekak atau sebagai orang yang buta. Akan tetapi mereka benar-benar mendengarkan, memperhatikan dan meyakininya. Senang kata begini Muslimah. Ya, maksud pekak dan buta ni ialah orang yang mana bila kita berikan peringatan, kita bacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka ni akan dengar. Kan dia tak pekakkan telinga je. Ada orang gitu kan, kita cakap buat bodoh je, pekat telinga je kan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Betul tak? Biasa dengar ayat itu kan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita cakap ber, dia buat dah. Tak dengar dah. Buat bodoh je. Gitu buat muka. Itu maksud di sini. Jadi orang yang beriman, bila mereka mendengar ayat Allah, mereka tak begitu sikapnya. Mereka akan dengar, mereka akan menjadi orang yang memperhatikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan itu tadi, dan juga mereka bukan setakat dengar, bukan setakat perhatikan. Perhatikan ni maksudnya fikirkan, tapi mereka juga yakin dengan hati mereka. Apa yang terdapat dalam Al-Quran yang disampaikan kepada mereka itu adalah perkara yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keadaannya. Bukan buat tak dengar kan. Kalau buat tak nampak kan. Oh ya, tak perhatikan, buat bodoh je. Kita cakap langit ni Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan tanpa tiang. Kita tengok buat tak nampak je, ya ke tak ada tiang. Macam gitulah keadaannya. Tapi orang yang beriman berbeza. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dibacakan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, dan surah Al-Furqan tadi ayat yang ke-73, Allah kata apa? Orang ini mereka tidak bersikap sebagaimana orang yang pekak dan orang yang buta. Kerana apa? Mereka dengar, mereka perhatikan dan mereka yakin dalam hati mereka. Ini pendapat daripada Muqatil, ya, sebagaimana yang terletak di perenggan kita yang pertama itu. Kita ada pendapat yang kedua daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, yang mana menafsirkan ayat ini. Bagaimana tafsirannya? Ya, kita lihat di sini. Dia kata takut dan khusyuk dalam menyimak ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepadanya. Takut dan khusyuk dalam menyimak ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepadanya. Baik, di sini dia jelaskan kepada kita sama jugalah dalam kitab itu. Ibn Abbas menafsirkannya, orang-orang tersebut tidak bersikap seperti orang yang pekak atau buta, tetapi mereka takut dan khusyuk dalam menyimak ayat Al-Quran yang disampaikan kepadanya. Okay, kalau tadi pendapat Muqatil, dia kata dengar, perhatikan, kemudian yakin. Ya, dengar, perhatikan dan yakin. Ibn Abbas pula kata apa? Orang ini, dia bila dia dengar ayat Al-Quran, bila dengar peringatan daripada Allah yang terdapat dalam ayat Al-Quran itu tadi, dia akan jadi takut. Ketakutan itu akan buat dia jadi rasa khusyuk. Maksud khusyuk di sini, dijelaskan kepada kita, takut dan khusyuk dalam menyimak ayat Al-Quran yang disampaikan kepadanya. Okey, baik. Bagi saya itu senang sajalah ya. Tadi pun saya dah terangkan pendapat Muqatil dengan panjang lebar. Boleh juga ya dimasukkan penerangan itu pada apa yang telah diberikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an. Maknanya bila kita dengar ayat Al-Quran, bila kita dengar orang berikan peringatan kepada kita ya dengan ayat Al-Quran itu tadi, kita akan rasa takut. Kita akan rasa khusyuk. Betul-betul dengar, betul-betul perhati, dan ia buat kita hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menyimak
ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Baik, pendapat yang ketiga di sini ialah pendapat Al-Kalbi, yang mana beliau menjelaskan bahawa dengar dan perhati. Pendapat ini sama sebagaimana pendapat Muqatil itu tadi. Ya, pendapat kita yang pertama yang di atas sekali kan, Al-Muqatil dan juga Al-Kalbi, dengar dan perhati. Yang mana dia kata mereka menyikapinya dengan mendengarkan dan memperhatikannya. Okey, mereka mendengar, mereka menyikapinya, maksudnya ketika mereka dengar ayat Al-Quran itu, mereka dengar dan perhatikan sungguh-sungguh apa yang mereka dengarkan tersebut. Dan kalau kita rujuk di muka surat kita yang berikutnya ya Muslimah, di situ ada pendapat daripada Al-Farra yang dipetik oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dalam pendapat ini, okay, dia jelaskan begini, dia berikan komentarnya berkenaan dengan ayat itu. Dia kata, maksudnya apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersikap macam mana tu? Cuek. Cuek sehingga terkesan tidak mendengarkannya. Maksudnya mereka tidak bersikap acuh tak acuh ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka. Sebenarnya sama sajalah ya, daripada pendapat Muqatil, Ibn Abbas, Al-Kalbi, Al-Farra. Ya, keempat-empat pendapat ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila seseorang dibacakan kepada mereka dengan ayat Al-Quran sebagai peringatan kepada dia, orang ini dia akan dengar, dia akan perhatikan dan akhirnya menyebabkan dia jadi orang yang yakin, bertambah-tambah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini diletakkan kepada kita dengan kesimpulan daripada keempat-empat pendapat tersebut. Apa kesimpulannya? Kita lihat di sini Muslimah. Di dalam kitab kita di muka surat 150 letakkan kepada kita kesimpulannya berdasarkan semua pentafsiran tersebut. Maksud pentafsiran tersebut ialah daripada keempat-empat pendapat yang dah kita kemukakan itu tadi. Kita nak simpulkan ia. Begini jadinya. Makna firman Allah di atas adalah mereka tidak bersikap tuli dan buta terhadap ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan atas mereka sebagai peringatan. Sama jugalah ya sebagaimana yang saya sebutkan tu tadi. Namun di sini dia kata Az-Zajjaj menjelaskan maksudnya apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada orang-orang itu, mereka pun tersungkur, bersujud dan menangis seraya mendengarkan dan memperhatikannya sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Jadi di sini Az-Zajjaj dia tambah ya keadaan itu bukan hanya mereka ini tidak bersikap memekakkan telinga dan membutakan mata mereka, tetapi ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka sebagai peringatan itu, mereka sujud dan menangis. Ini pendapat ataupun kesimpulan yang diberikan oleh Az-Zajjaj sebagaimana yang terdapat di kitab kita. Dan yang terakhir ya disebutkan pendapat daripada Ibn Qutaibah sebagai kesimpulan daripada keempat-empat pendapat yang terdapat di skrin kita ini Muslimah. Apa kata Ibn Qutaibah? Mereka tidak melalaikannya. Ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita itu tadi kan, orang yang beriman, mereka ini yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dengar dengan baik, tidak pekakkan telinga mereka, mereka buka mata mereka untuk melihat kebenaran. Ada di kalangan mereka yang sujud, tersungkur, menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini adalah orang yang tidak melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikata mereka tidak bersikap seperti orang-orang yang tuli tadi, yang memekakkan telinga, yang tidak dapat mendengar, atau seperti orang-orang buta yang tidak dapat melihat. Jadi begitu keadaan orang yang beriman ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah yang merupakan peringatan kepada mereka. Dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-73 itu tadi,
Sebenarnya ia adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada satu insan yang Allah berikan gelaran yang khusus kepadanya, iaitu ibadur rahman. Jadi ayat yang ke-73 tu tadi kan, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Ia adalah ciri-ciri ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam surah Al-Furqan. Siapakah ibadur rahman sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan ciri-ciri ini kepada mereka? Pada masa itu, kaum musyrikin Makkah, mereka adalah orang yang memang tidak memperhatikan ayat Allah. Mereka mengabaikan, melalaikan, bahkan mereka tak nak dengar pun apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi Allah kata kepada Nabi SAW, tak apa, ya, orang tak nak dengar, biarlah. Tapi ada yang nak dengar. Ada di kalangan hamba aku yang mana mereka itu benar-benar beriman kepada aku. Mereka tidak melalaikan ayat-ayat yang engkau sampaikan. Jadi Allah ceritakan kepada Nabi SAW tentang ciri-ciri ibadur rahman untuk memberikan satu pujukan kepada jiwa Nabi yang agak sedih dengan apa yang berlaku apabila dakwah yang disampaikan ditolak. Mereka tak hiraukan, mereka tak indahkan, bahkan mereka hina Nabi SAW. Tapi Allah kata, tak apa. Sebab apa? Kita ada ibadur rahman. Ya, siapa ibadur rahman? Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan ibadur rahman pada surah Al-Furqan itu juga. Ya, kalau nak rujuk ya muslimah, boleh sila rujuk pada surah Al-Furqan ayat yang ayat yang ke-63. Bermula daripada ayat yang ke-63 dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri mereka ini. Dan antaranya ialah surah Al-Furqan ayat 73 yang baru kita tafsirkan tadi. Iaitu mereka apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka itu tidak bersikap dengan memekakkan telinga mereka dan juga membutakan mata mereka. Jadi ibadur rahman begitu keadaannya. Dan Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan kepada kita kenapa golongan ini Allah berikan namanya dengan ibadur rahman. Ar-Rahman adalah antara nama-nama Allah dan sifat Allah. Ibad maksudnya adalah hamba. Allah sandarkan hamba ini pada namanya, iaitu ibadur rahman. Hamba Allah yang maha penyayang. Allah sandarkan perkataan hamba kepada namanya. Sebagai bentuk, Imam Al-Qurtubi kata apa? Hamba-hamba Allah itu tadi kan disandarkan kepada namanya iaitu Ar-Rahman sebagai tashrifan lahum. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya. Iaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi kata apa? Tashrifan lahum. Sebagai bentuk kemuliaan kepada mereka. Sebab itu Allah sandarkan namanya iaitu Ar-Rahman itu tadi kepada hamba-hamba ini. Dan di sini beliau jelaskan kepada kita penyandaran yang sebagai bentuk kemuliaan itu ia bukan saja-saja muslimah. Tetapi kenapa Allah menyandarkan namanya Ar-Rahman itu tadi kepada hamba-hambanya tersebut? Ini kerana mereka adalah orang yang taat dan beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita lihat kepada ciri-ciri yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermula daripada ayat yang ke-63 surah Al-Furqan itu tadi, kita dapati Allah senaraikan semua ciri-ciri itu menunjukkan bahawa mereka ini adalah orang yang memang benar-benar taat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di poin kita yang terakhir
di slide kita ini, Imam Al-Qurtubi dia jelaskan lagi. Mereka taat dan beribadah kepada Allah. Bagaimana keadaan mereka? Pendengaran mereka. Kan? Penglihatan mereka. Lidah mereka. Dan hati mereka. Semua keseluruhan anggota badan itu sibuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan ibadur rahman. Jadi antara yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai ibadur rahman adalah apabila mereka ini dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Mereka adalah insan yang mana berikan perhatian, mereka dengar, mereka jadi orang yang takut, mereka jadi orang yang khusyuk. Sehingga mereka ini sujud menangis kepada Allah lantaran mendengar ayat-ayat Allah itu tadi. Maka sebab itu, ya, di dalam surah yang lain kita dapati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua, ya muslimah. Ini saya dah keluarkan perbincangan kita daripada kitab. Ya, kita dah habis bincang apa yang terdapat dalam kitab. Saya dah selesaikan. Sekarang saya nak bawa kita keluar sedikit. Kita lihat dengan lebih jauh bagaimana topik ini boleh menjadikan kita seorang muslimah yang benar-benar menjadikan hati kita, diri kita ini sebagai insan yang ketika mendengar ayat Allah, mereka menjadi insan yang benar-benar beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah di sini? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, apa yang berlaku? Gementarlah hati mereka. Ini ibadur rahman begini muslimah. Ya, hati mereka wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Hati mereka gementar. Kemudian bukan setakat hatinya gementar, tetapi wa idza tuliyat alaihim ayatu, bila dibacakan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah itu tadi, apa yang berlaku? Zadatuhum imana. Bertambah keimanan mereka. Dan apa Allah kata? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ke atas kepada Tuhan mereka lah mereka itu menjadi orang yang bertawakal. Inilah seharusnya yang berlaku kepada kita tatkala dibacakan kepada kita dengan ayat-ayat Allah. Allah jelaskan kepada kita. Bukan setakat kita ni tak pekakkan telinga kita. Bukan setakat kita buka mata kita muslimah. Tetapi apa yang dibacakan kepada kita itu tadi menyebabkan jiwa kita menjadi gementar. Ya, maka di sini saya berikan kepada 3 keadaan tentang orang mukmin yang mengingati Allah itu, yang memberi kesan kepada jiwanya, kepada hatinya ketika dia mendengar ayat Allah. Hatinya yang susah, hatinya yang sukar, hatinya yang sedih, hatinya yang berkecamuk dengan pelbagai macam masalah. Namun apabila dia baca Al-Quran, apabila dia ingat Allah dengan ayat-ayat Al-Quran itu, atau apabila dibacakan kepadanya dengan ayat Al-Quran, hati orang yang beriman ini dalam keadaan apa jua sekalipun, ia akan terbentuk menjadi 3 keadaan. Ya, 3 keadaan yang bagaimana? Kita lihat di sini. Hati orang mukmin yang mengingati Allah, itu mereka seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, hati mereka menjadi gementar. Kenapa hati mereka menjadi gementar? Kerana mereka takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ibn Kathir dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya,
ketika menjelaskan maksud wajilat qulubuhum, beliau menyatakan gementar ini bukan gementar yang begitu-gitu sahaja. Bukan saya takut dengar ya Allah Sakinah baca ayat Quran ni je gementar jiwa saya. Bukan begitu muslimah. Tetapi apa kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau kata begini, orang yang mana wajilat qulubuhum ini, ya, takutnya kepada Allah itu tadi mendorongnya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan dirinya daripada setiap larangan-larangan Allah. Begitu keadaan orang yang gementar hatinya. Jadi ketakutan kita itu tadi, gementarnya hati kita itu tadi, ketika dibacakan ayat Allah, ia menjadikan motivasi pada diri kita untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah. Terus-terusan menjadi seorang muslimah yang sentiasa menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaannya. Dan yang kedua, ayat Al-Quran, ia mampu menjadikan hati kita semakin beriman kepada Allah. Sebab itu tadi, apa kata Allah? Kan? Apabila dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Hati mereka semakin bertambah keimanan mereka. Semakin bertambah keimanan yang ada pada diri mereka. Orang yang begini, ya, apabila kita bacakan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, semakin mantaplah diri mereka tentang setiap apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan mereka. Tentang setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan mereka. Begitu keadaan orang yang beriman. Keimanan mereka, kita kata betul, kita beriman kepada Allah. Tapi keimanan kita ini kadang-kala ia turun dan naik. Al-imanu yazidu yankus. Iman itu dia naik dan turun. Sebab itu penting muslimah, kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kenapa bab kita yang ini memfokuskan kepada Al-Quran dan tafsirnya? Kerana untuk menekankan kepada kita bahawa Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab yang sentiasa perlu dekat di hati kita. Kerana keadaan iman kita yang kadang-kala naik dan kadang-kala menurun. Keadaan iman kita yang menurun itu, ya, bila kita rasa iman kita turun, rasa macam nak buat maksiat, rasa nak buat dosa, rasa sakit hati dengan orang, rasa nak maki orang, macam tu kan keadaan. Itu maknanya iman kita menurun muslimah. Ya, rasa-rasa yang tak baik ini, itu bermakna kita ni berada dalam keadaan keimanan yang menurun. Tapi bagaimana kita nak naikkan balik keimanan kita? Antaranya ialah dengan membaca Al-Quranul Karim. Dengar ayat-ayat Allah. Ia akan naikkan kembali keimanan kita. Ia akan menambahkan keimanan kita. Kerana apa? Ketakutan kita tadi kepada Allah. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, pada poin kita yang ketiga di sini, yang terdapat dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua itu tadi, orang yang beriman, keadaan hati mereka bukan hanya sahaja mereka ini gementar takut kepada Allah sehingga mereka melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Bukan setakat mereka itu bertambah-tambah keimanan mereka, tetapi mereka adalah insan yang mana hatinya bertawakal kepada Allah. Tawakal yang sungguh-sungguh mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan hati seorang muslimah yang beriman ketika mereka diperdengarkan ataupun ketika mereka baca Al-Quranul Karim. Jika kita melihat kepada surah yang lain, ya, tadi saya berikan dengan 3 keadaan. Keadaan hati seorang muslimah yang beriman kepada Allah ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Quran sebagai peringatan.
Dan kita lihat bagaimana situasi dirinya pada surah yang lain, pada ayat yang lain, ketika mereka ini mendapat peringatan daripada ayat Al-Quran. Iaitu, jika kita rujuk di dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita di sini, muslimah, tentang keadaan. Ya, kalau tadi beza ya, tadi kita bincang tentang hati. Hati orang yang beriman, pertama tadi dia gementar jiwanya, hatinya. Kedua, hatinya bertambah keimanan. Ketiga, tawakal semakin mantap. Tapi jika kita rujuk dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-15, kita boleh lihat situasi keadaan dirinya. Ya, keadaan dirinya bagaimana? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita. Apa penjelasannya? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan. Lihat ya, ayat ini menekankan tentang diberi peringatan dan pengajaran. Dengan apa? Dengan ayat-ayat itu, iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan diri mereka? Mereka segera merebahkan diri sambil sujud, menandakan taat dan patuh, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Dan mereka pula tidak bersikap sombong dan takbur. Jika tadi, ya muslimah, kita dapati Allah jelaskan kepada kita tentang 3 keadaan hati seorang muslimah yang beriman kepada Allah ketika diberikan peringatan, dibacakan ayat Al-Quran sebagai peringatan kepada dirinya. Dalam ayat ini, iaitu surah As-Sajdah, ayat yang ke-15 itu tadi, Allah jelaskan kepada kita bagaimana keadaan seorang yang beriman kepada Allah ketika ayat-ayat Allah itu dijadikan sebagai peringatan dan pengajaran kepada mereka. 3 keadaan juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Ya, mereka, orang ini, mereka adalah benar-benar beriman kerana apa? Mereka sujud kepada Allah. Mereka sujud kepada Allah. Kenapa mereka sujud kepada Allah? Saya ingin memetik pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan maksud daripada ayat ini, iaitu surah As-Sajdah ayat yang ke-15. Beliau mentafsirkan ayat ini ya dengan menyatakan begini. Wa humul ladzina idza quri'a alaihimul Qur'an. Dan mereka yang mana dibacakan kepada mereka dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana keadaan mereka? Kharru sujjada. Mereka sujud kepada Allah tadi kan? Poin yang saya jelaskan juga di sini. Sujud kepada Allah. Okey. Apa maksud ataupun kenapa mereka melakukan sedemikian? Beliau jelaskan begini ya. Imam Al-Qurtubi beliau jelaskan begini. Kebanyakan para ulama, maaf ya saya terstop sebab apa? Tulis bahasa Arab ni nak terjemahkan satu persatu. Sekejap Kharru sujadan lillahi ta'ala ala wujuhim ta'ziman li ayatihi wa khawfan. Dia kata perbuatan ini, iaitu tindakan ini, apabila orang-orang tersebut dibacakan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah, ya, mereka sujud tadi kepada Allah. Kenapa? Ta'ziman li ayatihi. Kerana mereka mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Ya, wa khaufan, dan mereka rasa takut. Kenapa mereka takut? Daripada kemurkaan Allah wa azabih, dan juga azab-azab Allah. Itu yang menyebabkan mereka sujud
kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan kepada mereka dengan ayat Al-Quran. Tadi kita bincang bukan? Pada ayat surah Al-Anfal ayat yang kedua, hati mereka jadi gemetar. Betul tak? Okey. Hati mereka jadi gemetar. Dalam ayat ini, tadi hati mereka jadi gemetar kenapa? Takut kepada Allah. Betul tak? Ayat ini menjelaskan mereka sujud kepada Allah itu tadi kerana apa? Mereka mengagungkan ayat-ayat Allah itu tadi dan dalam masa yang sama mereka takut dengan azab dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan diri orang yang beriman ketika dibacakan kepada mereka dengan Al-Quranul Karim. Keadaan yang kedua kita dapati dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15 itu tadi. Dia bukan saja sujud kepada Allah, tetapi Allah jelaskan di sini bagaimana orang ini mereka wasabbihu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, kan? Mereka bertasbih serta memuji Rabb mereka, iaitu mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bila dengar ayat Allah ini, mereka bertasbih kepada Allah dan mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bagaimana mereka ini menggabungkan at-tasbih bil hamdi. Ay nazzahuhu wa hamiduhu faqalu fi sujudihim subhanallahi wa bihamdi. Keadaan orang yang sujud itu tadi, okey, ini kaitannya ya dengan sujud itu tadi. Orang ini bila mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dibacakan kepada mereka dengan ayat Al-Quran, hati mereka bertambah gemetar, bertambah-tambah keimanan mereka. Mereka bertawakal kepada Allah itu tadi. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan dalam sujud mereka? Mereka bertasbih kepada Allah, yang mana tasbih itu digabungkan padanya dengan pujian kepada Allah. Yang mana Imam Al-Qurtubi kata apa? Faqalu fi sujudihim. Mereka pun berdoa di dalam sujud mereka, subhanallahi wa bihamdi. Mereka ucapkan subhanallahi wa bihamdi. Dan kita tahu ucapan subhanallahi wa bihamdi ini, ia adalah ucapan yang ada banyak keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala menggunakan zikir subhanallahi wa bihamdi. Antaranya yang mungkin boleh saya kongsikan di sini dan mungkin ramai jemaah kita tahu kan, muslimah-muslimah kita mungkin ramai yang mengamalkan zikir ini. Tu subhanallahi wa bihamdi. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW pesan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Tadi orang yang beriman dibacakan kepadanya dengan ayat Al-Quran, gementar jiwanya, bertambah keimanan hatinya. Dia jadi orang yang bertawakal. Dia sujud kepada Allah dengan penuh rasa takut kepada Allah itu tadi. Takutkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujudnya dia bertasbih kepada Allah, yang mana dia gabungkan tasbih itu dengan pujian terhadap Allah. Antaranya ungkapan yang mereka ucapkan ialah subhanallahi wa bihamdi. Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan atau siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi 100 kali dalam sehari, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Walaupun kesalahan-kesalahan itu banyaknya seperti buih di lautan. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Dengan ungkapan kata subhanallahi wa bihamdi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, Nabi ingatkan kepada kita tentang ungkapan kata subhanallahi wa bihamdih ini tadi.
Yang mana bukan kita saja baca ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, tetapi kita jadikan ia sebagai zikir harian kita, sebagai zikir yang mampu untuk membasahkan lidah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata apa? Kalimatani khafifatan alal lisan. Ada dua kalimat yang mana ianya ringan pada lidah kita. Thaqilatani fil mizan. Walaupun ia ringan di lidah kita, tetapi dua kalimat ini ia memberatkan mizan kita, iaitu timbangan kita di akhirat. Nabi kata apa lagi? Habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ringan di lidah kita, yang memberatkan timbangan mizan kita itu tadi. Ia adalah kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang. Apa kalimatnya? Nabi pun mengajarkan kepada kita, Subhanallahi wa bihamdi. Satu ya. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Yang kedua, dua kalimat itu. Dan yang paling penting, saya nak fokuskan ialah di sini tentang kalimat Subhanallahi wa bihamdi. Yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam pentafsirannya ketika beliau mentafsirkan ayat yang ke-15 surah As-Sajdah. Ia termasuk ya ungkapan tasbih kita itu tadi. Yang kita puji Allah, kan? Yang kita panjatkan kepada Allah sebagai bentuk bukan nak cakap ketakutan, tapi sebagai bentuk kita ni redha bahawa diri kita adalah hamba. Kita sedar diri kita ni lemah. Sebab itu kita bertasbih, kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara ungkapan tasbih yang ada banyak keutamaannya ialah Subhanallahi wa bihamdihi itu tadi. Jika pada hadis yang pertama saya kongsikan tu tadi, Nabi kata apa? Baca 100 kali, ya, dapat apa ganjarannya? Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Walaupun kesalahan kita itu umpama buih, yang banyaknya umpama buih di lautan. Hadis yang kedua yang baru saya kongsikan tadi berkenaan dengan Subhanallahi wa bihamdi. Tapi ada lagi satu, ungkapan tasbih juga ya, Subhanallahil azim. Kedua-dua ini adalah ungkapan tasbih. Nabi SAW menyebutkan dua kalimat itu. Apa dua kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Mungkin boleh teman-teman sila catatkan di ruangan komen zikir itu, Subhanallahi wa bihamdi dan juga Subhanallahil azim. Ya, sebagai nota kepada teman-teman kita, mungkin ada yang tak sempat salin dan sebagainya, boleh bantu sila type di ruangan komen. Okey, boleh letakkan di situ. Mungkin nanti ada kemudiannya yang nak ikuti kuliah kita, mereka tak dapat nak catat apa yang Ustazah sebutkan. Kita baca dua kalimat ini. Nabi kata ia ringan di lidah kita. Bukan hanya sekadar ringan di lidah kita, tetapi ia memberatkan timbangan kita. Ya. Yang mana timbangan ni maksudnya yang ditimbang amal baik dan amal tak baik kita yang Allah Subhanahu Wa Taala timbang. Maksudnya bila ia memberatkan timbangan kita, memberatkan timbangan amal baik kita. Dan ia adalah dua kalimat yang Allah cinta. Dan sebagai seorang muslimah, pasti saya kata kita nak buat semua perkara yang Allah cinta. Kerana begitulah keadaan hidup kita. Yang perlu kita kejar ialah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana insan yang sentiasa ingin mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak sesekali akan menjadi insan yang sombong. Sebab itu dalam surah As-Sajdah kita pada ayat yang ke-15, ya, apa kata Allah tu tadi? Allah kata, wahum la yastakbirun. Orang yang beriman apabila dibacakan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah, mereka sujud kepada Allah, mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini adalah orang yang tidak sombong. Tidak sombong dari apa?
tidak sombong daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa nak berdoa kepada Allah. Sentiasa menjaga solatnya. Sentiasa menjaga dirinya, ya, dengan melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Keadaan diri kita ni muslimah, apabila kita menjadi seorang muslimah yang berusaha keras untuk meletakkan ketaatan di atas kepala kita ini, yang kita nak junjung tinggi ketaatan kita kepada Allah. Ia adalah satu bentuk yang membuktikan bahawa kita benar-benar ingin menjadi seorang hamba yang benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dengan kata lain, tak sanggup kita ni nak jadi hamba Allah yang sombong. Antara caranya untuk kita buang rasa sombong ni daripada diri kita ialah dengan sentiasa meletakkan diri kita dalam ketaatan itu tadi. Sebab itu Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan ayat ini, ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata kepada kita dalam pentafsiran itu, orang-orang ini mereka tidak sombong kerana mereka itu sentiasa dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kita ni muslimah, yelah, saya pernahlah dengar orang kata kat saya, buat apa kau solat hari-hari? Kan ada orang cakap pada saya, buat apa solat hari-hari? Solat hari-hari pun kau tak kaya. Lebih baik kau kerja siang malam daripada kau solat hari-hari, kan? Taat kepada Allah. Itu buat kau kaya ke? Ada orang cakap gitu pada kita. Ya, tak hairan ada orang akan cakap gitu pada kita. Itu tanda sombongnya kita kepada Allah. Kita mempertikaikan amal ibadah. Kita mempertikaikan tujuan ibadah, sedangkan Allah ciptakan kita. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kita kata, buat apa nak solat? Buat apa nak puasa? Buat apa nak taat kepada Allah? Tak bahagia pun. Itu tandanya kita sombong. Kita lupa. Kita lupa siapa yang berikan kita nyawa. Kita lupa siapa yang berikan kita nikmat untuk menghirup udara Allah. Siapa yang memberikan kita, siapa yang memberikan kepada kita dengan kesenangan. Siapa yang memberikan kepada kita dengan semua nikmat yang kita ada. Dan kita lupa kalau bukan kerana Allah, tak mungkin kita mampu untuk buat semua perkara. Tak mungkin kita ni nak mampu untuk berusaha semuanya yang menyebabkan kita ni jadi kaya, menyebabkan kita ni jadi orang yang bahagia, yang menyebabkan kita jadi orang yang betul-betul memiliki segala-galanya. Kalau kita sesama manusia pun Allah haramkan kesombongan itu, apatah lagi kita dengan Allah. Kena ingat ya. Kalau kita dengan manusia, kita sesama manusia, Allah haramkan rasa sombong. Allah kata apa? Tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala haramkan perbuatan itu pada diri kita dengan sesama manusia. Apa hak kita untuk rasa sombong pada Allah yang memberikan segala-galanya pada diri kita? Sebab itu bila kita baca ayat Al-Quran, kita baca Al-Quran ini ataupun orang bacakan Al-Quran kepada kita, ya, orang pendengarkan kepada kita dengan ayat Al-Quran ataupun orang berikan peringatan. Contohnya kita duduk dalam kuliah, kita dengar ustazah baca, ustaz baca surah ini, ustazah kata surah ini, ayat ini. Kita terus jadi insan yang insaf, sedar tentang kelemahan diri kita. Begitu situasinya. Bukan semakin rasa sombong, tak ada apa-apa, buat apa nak ingat-ingat semua tu. Yang penting kita happy-happy sudahlah, tak payahlah ingat-ingat takut ni semua ni, tak payah ingat. Satu perkara yang perlu kita faham. Kita tak kekal lama. Siapa pun kita. Hatta Nabi SAW juga tidak kekal, bukan? Kita takkan kekal sampai bila-bila. Kita akan kembali kepada Allah.
Kalau kita ingat setiap detik masa yang kita ada ini, muslimah, kita ingat bahawa kita tak kekal lama dan kita akan mati, kita akan tinggalkan segala-galanya. Kita tak mungkin akan jadi insan yang sombong lebih-lebih lagi terhadap Allah. Sebab itu dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15 ini, Allah kata, wahum la yastakbirun. Mereka bukan di kalangan orang yang sombong. Kerana mereka, apabila mereka ini sujud, mereka bertasbih. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman, yang takut kepada Allah. Yang benar-benar yakin bahawa mereka akan kembali kepada Allah dan akan meninggalkan segala apa yang mereka miliki. Sebab itu begini, muslimah, banyakkan doa kepada Allah. Hatta Nabi SAW tidak pernah lepas berdoa kepada Allah. Antara doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah, Nabi adalah seorang Nabi. Ya, seorang Nabi yang banyak kali dah saya pesan, saya kata, dalam pelbagai riwayat menyebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah insan yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Yang Allah janjikan dengan syurga kepada dia, confirm. Tapi Nabi dalam keadaan yang begitu taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, angkat tangan doa kepada Allah. Sebagai satu bentuk pendidikan yang Nabi ingin tunjukkan kepada kita, kita sebagai hamba, tujuan utama hidup kita, hati kita ini yang perlu kita letakkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni laka syakkaran lak, dhakkaran laka, rahaban laka, muti'an ilaika, mukhbitan ilaika, awahan muniban. Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wahdi qalbi, wasaddid lisani, wa thabbit hujjati, waslul sakhimata qalbi. Nabi baca doa ini. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terkandung dalam doa ini, muslimah? Nabi SAW, ya, dalam doa ini, Nabi minta kepada Allah, wahai Rabbku, jadikanlah aku hamba, jadikanlah aku orang yang syakaran laka. Apa maksudnya? Orang yang bersyukur kepada Engkau. Minta kita ni pada Allah, muslimah. Agar kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Nabi minta kepada Allah, jadikan dia orang yang zakaran laka, iaitu orang yang mengingati Engkau, yang selalu ingat kepada Allah. Kita, kalau kita tak ingat orang lain, tak jadi masalah, muslimah. Jangan kita jadi orang yang tidak mengingati Allah. Ya. Jangan kita buang Allah itu dari ingatan kita, dari hati kita. Sebab itu kita minta pada Allah, agar Allah jadikan kita orang yang sentiasa ingat pada Allah. Nabi SAW dalam doa ini,
Nabi SAW minta kepada Allah agar jadikan dia insan yang rahaban laka, muti'an ilaika, mukhbitan ilaika. Orang yang takut kepadamu, orang yang taat kepadamu. Awahan muniban, tunduk dan kembali kepadamu. Di akhir doa ini, Nabi minta kepada Allah. Nabi minta kepada Allah, Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, kau terimalah taubat aku. Waghsil haubati. Kau bersihkanlah kesalahan-kesalahan aku. Seorang Nabi minta pada Allah dengan taubat, dengan pengampunan dosa muslimah. Nabi doa lagi di sini. Apa yang Nabi minta dalam doa ini? Nabi kata, wa ajib da'wati. Perkenankanlah, terimalah doa-doaku. Wahdi qalbi. Berikanlah petunjuk pada hati aku. Wasaddid lisani. Luruskanlah lidahku. Maksudnya biarlah lidah kita ni muslimah cakap benda-benda yang baik. Antaranya baca Al-Quran, zikir kepada Allah. Minta Allah jauhkan lidah kita ni ucap perkataan-perkataan yang boleh mengguriskan hati orang lain. Minta kepada Allah agar lidah kita ini bukan jadi punca kita masuk ke dalam neraka Allah. Sebab itu di sini Nabi SAW juga minta kepada Allah. Apa yang Nabi minta? Wa thabbit hujjati, dan teguhkanlah hujah-hujahku. Apa yang kita sebutkan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita ucapkan, yang menjadi hujah kita itu, biar Allah tetapkan ia adalah perkara-perkara yang baik. Dan terakhir sekali di sini, dalam doa ini, Nabi SAW tutup doanya dengan satu ungkapan kata, waslul sakhimata qalbi. Hilangkan rasa dendam dari hatiku. Hati kita, betul, tak ada orang yang terlepas dalam kehidupannya rasa disakiti oleh orang lain. Kan? Ada je dalam hidup kita ni. Kalau tak adik-beradik kita, kawan-kawan kita, ada orang mak ayah dia sendiri yang sakitkan hati dia. Betul tak? Rakan kerja kita mungkin, bos kita ke, jiran kita ke, banyak suami kita ke, anak-anak kita ke. Hati kita sakit muslimah. Betul. Nabi SAW juga begitu keadaan hidupnya. Sentiasa disakiti oleh orang sekeliling. Ada je perkara-perkara yang berlaku yang menyebabkan rasa sedih. Kan? Hati rasa disakiti. Tapi cantik doa yang Nabi SAW panjatkan di sini. Dalam keadaan kita disakiti oleh orang lain, pasti kita ada rasa dendam. Kita sakit hati. Kita rasa nak balas. Namun Nabi doa kepada Allah, hilangkan rasa dendam itu dari hati aku. Kerana dendam kita tak akan bawa kita ke mana.
dendam kita hanya akan bawa kita kepada satu situasi yang tiada kesudahan sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Justru hati kita yang penuh dendam itu, hati kita yang banyak perkara-perkara yang tidak baik. Usaha muslimah, kita usaha untuk bersihkan, kita usaha untuk hapuskan benda-benda yang tak baik itu dengan membaca ayat-ayat Allah. Kerana firman Allah, Al-Quranul Karim yang kita baca, ia adalah penawar pada hati kita yang menyebabkan hati kita ni semakin dekat dengan Tuhan. Hati kita semakin menjadi seorang muslimah yang kuat keimanan. Bahkan ia menjauhkan diri kita daripada segala kesombongan. Wallahu a'lam. Itu saja muslimah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan manfaatnya untuk perbincangan kita pada pagi ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan beramal soleh dalam kehidupan, tidak kira dalam apa jua situasi yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Okay, muslimah, ada apa-apa soalan yang ingin diajukan? Mungkin saya boleh ambil satu ataupun dua soalan. Ada apa soalan yang ingin ditanya kepada Ustazah? Terima kasih Zaza kerana selalu mengingatkan kami. Untuk saya juga ya Kak Zah, apa yang kita sampaikan terutamanya dia balik pada diri saya juga. Untuk sentiasa ingat, akan sentiasa terus-terusan menjadi insan yang ingat kepada Allah. Terima kasih. Doakan saya. Jazakillahu khairan. Wa iyyak Kak Rohaya. Ya. Hujan lebat di Hougang ya Kak Mas. Panas terik rasanya. Ya, sama-sama Haji Aisyah. Ya, terima kasih semuanya. Nanti doa tadi boleh diulang semula ya. Nanti boleh replay balik kuliah kita pada pagi ini untuk print screen dan sebagainya. Dipersilakan. Nanti boleh ambil ya, doa itu diamalkan. Boleh dibaca setiap hari selepas solat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting apa-apa yang kita belajar pada pagi ini kita dapat sama-sama mengamalkan setiap isi perbincangannya. Okay muslimah, rasanya saya tak ada soalan sebab memang betul Hougang pun hujan. Hougang ni hujan betul-betul je. Kat rumah saya pun dah lebat sangat ni. Saya rasa macam dah hujan lebat sangat ni. Jadi kita rasa terbaiklah ya kita sudahi kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih muslimah semuanya di atas perhatian yang diberikan pada kuliah kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di minggu hadapan di ruangan yang sama, di waktu yang sama,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling penting ya, Allah berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.